Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini saya nak ajar awak buat practical work. Okay, so make sure awak measurement subject measurement. Okay, so untuk practical work 5 ni kita akan buat Wheatstone Bridge. Okay, so Wheatstone Bridge ni awak akan kita akan tengok lah, analyze balance condition, and then kita akan tengok macam mana nak measure voltage untuk unbalanced Wheatstone Bridge for different configuration. Okay, so ada beberapa komponen yang awak kena pakai. Okay, analog multimeter pun kena pakai, bateri dan protoboard. So protoboard kita tak pakai lah, so kita buat dalam Proteus. Okay, so secara teoreticalnya ini adalah liter untuk standard Wheatstone Bridge. So R1, R2, R3 dan juga R4 ataupun RX. Okay, so awak kena clear untuk Wheatstone Bridge. Okay, so kita ada prosedur part A dengan part B. So part A, kalau kita tengok ni, dia adalah untuk Wheatstone Bridge biasa sahaja. Okay, yang akan berubah adalah pada nilai R. So R1, R2 dengan R3 nilai dia fix kat sini. Dia beritahu 2.7K. R saja yang akan berubah. So R ni berubah mengikut pada table A. So table A yang bawah kita ada lagi 3 resistor. 1.2K, 2.7K dengan 3.3K ohm. Okay, so liter untuk part A awak boleh buat dalam Proteus. So saya dah siap buat. Okay, 2.7 liter dia. So saya tak boleh nak lukis dalam bentuk diamond. So dia dalam bentuk ni sama saja. R1, R2 awak, okay, 2.7, 2.7. R3 awak pun 2.7. Kalau awak tengok daripada ni. Okay, so R awak yang berubah, okay, ada 3 nilai. Okay, so saya buat ni untuk ketiga-tiga nilai 1.2K, 2.7K dengan 3.3K. Liter yang sama. Ketiga-tiga ni cuma yang berubah adalah pada R dia. Okey, so R dia berubah. Lagi mudah lah. Okey, kemudian resistor saya dah ajar awak daripada lab sebelum ni. Okey, untuk lab yang ini awak tak ada, saya tunjuk awak macam mana nak dapatkan bateri. So bateri you kena type lah sama saja. Okey, component mode, make sure P. Kemudian you cari bateri. Type lah bahasa Inggeris bukan bahasa Melayu. So ada banyak jenis. So saya pakai sel saja. Okey, tekan untuk sel. So sel, this one. Okey. So sel, nampak? Okey, sama juga nilai dia boleh bertukar. You tukar 9 volt. Okey, 9 volt. So boleh tukar lah. Okey, so saya dah pasang liter ni. Okay, kemudian mana nak dapat voltmeter? Voltmeter you boleh dapat di bahagian sini. Okay, bahagian ni ada ni. DC ammeter, DC voltmeter. So, kita pakai DC voltmeter. Okay, so pasanglah dekat mana yang you nak ukur. Okay, so kalau you tengok pada gambar rajah saya ni, yang kita tengok yang ni saya bagi contoh yang this one. Okay, kalau kita tengok, kita akan ambil voltage pada VA, VB dan juga VAB. Okay, so VA ni dia adalah VAC sebenarnya. VB ni VBC, sama macam dalam nota. VAB ni pada di bahagian tengah-tengah. Okay, so VA adalah pada bahagian R3, VB pada bahagian R4 ataupun kata R ni lah. And then VAB di pada bahagian tengah-tengah. So kita kena ukur voltage pada bahagian tersebut. Okay, so kita ukur pada R3, R4 dan juga VAB adalah pada bahagian di tengah sini, tengah sini. Okey, so you akan dah. Okey, so sama juga apply juga untuk lagi dua circuit, cuma yang berubah adalah pada nilai R4 awak. Okey, kemudian kita akan run. Okey, run simulation awak. Okey, so run simulation. Okay, so awak akan nampak lah. Okay, yang mana satu balance kita akan nampak nanti So rekodkan nilai VA, VB dan ini adalah nilai VAB. So you kena record, measure lah, measure this one and then this one, and then berapa percentage. Calculate lah, you kena kira sendiri. Yang ini asas saya dah ajar. Okay, saya dah ajar benda ni dalam kelas. Okay, so saya dah ajar. Guna balik rumus yang ada dalam nota. Okay, yang rumus yang kita ada ni. Okay, so this one dengan this one. You dah belajar dalam kelas macam mana nak dapat.
Oh, cuma saya tertinggal satu benda. Maaf ya, saya tertinggal satu benda. Okay. Oh, sorry. Saya delete dahulu. Okay. So, V. Okay. Okay, kena darab dengan V lah. Okay. Kita X-kan dia. Kecilkan huruf dia. Okay. So, kena darab dengan supply awak. Maaf lah, kecil sangat pula. Oh, silap, bukan V. Kita letak E kan. Sebenarnya saya letak E kan. E ke V samalah. Sorry. Okay. So, kena darab dengan supply awak E. Ni rumus dia. Okay. So, VA sama dengan VB untuk balance. Okay. So, bila dia ditolak macam ni. So, VA okay, kita dapat adalah R3 bahagi dengan R1 tambah R3. Kemudian untuk R4 yang ini R sini. Untuk VB. Okay. So, RA R4 bahagi dengan R tambah dengan R4 diri dia dan dijeran dia. Darab dengan supply VS. Supply ni VS lah. Benda yang sama. So, VAB nak dapat dia, VA akan tolak dengan VB. Okay. So, kita tengok balik lita. Okay. So, yang ini tak balance. So, nilai dia tak sama. So, maksudnya VAB akan ada nilai lah. Okay. Kalau you tengok 1.2K. Okay. So, untuk this one pula, ni balance. Semua balance sama kan? So, balance. So, VAB dia akan kosong. So, yang ni pun unbalance. So, dia akan dapat ada nilai. Okay. So, ini adalah salah satu cara. Okay. So, rekod nilai-nilai dia masuk dalam awak punya this one. Okay. Calculate macam yang saya ajar. Ni, you kena calculate sendiri. Okay. Rumus yang ada. Okay. Kemudian, kita teruskan dengan part B. Okay. So, part B. R4 kena variablekan dia. Okay. So, R4 kena variablekan dia. So, R3 kena berubah-ubah. Okay. So, R3 berubah. Okay. R4 awak adalah dalam keadaan variable. Okay. Variable resistor. So, macam mana nak buat ni? Okay. Okay. So, sama. Okay. Pasang ikut lita 3.3, 2.7K. Okay, 3.3, 2.7K. So, yang ini nilai R3 ni akan berubah-ubah mengikut tabel. 2.7, 3.3 dengan 4.7. Okay. Okay. 2.7, 3.3K dengan 4.7. Macam yang dia nak. Kemudian, variable resistor. So, variable resistor, kita kena cari dia. Nama dia pot. Okay, resistor. Variable. Okay, nama dia aktif kalau tak silap saya. Aktif. Pot aktif. So, ni. Pot aktif. So, POT HG. This one. Okay, tekan OK. So, dia akan ada turun naik nilai. Okay, so you pasang lah. Okay, cara pemasangan dia. Kalau you tengok sini. Variable kena pasang pada bahagian R2. And then, yang fix ni. Okay, yang ni memang tergantung. Atas ni tiada lah. So, dia memang pasang yang tengah. Sebab dia ada 3 kaki. Okay. So, apa dia boleh. Nampak? Boleh bertambah. Tambah. Nampak? Boleh bertambah. Tambah. So, nilai dia kalau awak tengok. Kalau kita zoomkan dia. Nampak Kalau saya gerakkan. So, dia bertambah-tambah nilai dia. Okay. So, nilai dia kena letak. Okay. Letak dalam 10K. Okay. Tengok pada awaknya lab sheet. Okay, variable resistor nilai dia adalah 10K. So, kalau kita run. Okay. So, kita run. Kita kena tengok. Okay, you kena adjust. Sampailah voltage pada VAB ni 0. Okay, so gerakkan.
atau hampir dengan 0. Nampak 0. So nampak nilai pada VA dengan VV akan sama. Ni pun sama. You kena gerakkan sampai VAB VABU adalah kosong. Okey, kosong. Nampak 4.5 4.5. VA dengan VB dia nilai dia sama. This one pun sama. Ni atas. Gerakkan. Okey, so tak dapat nak dapat kosong. Okey. Tak dapat nak dapat kosong. So paling hampir 0.02 lah. Okey, so nilai dia akan lebih kurang macam ni. So, macam mana kita nak tahu stir kita R4 ni, pada R4 ni yang variable ni berapa nilai dia. So, you zoom kan, you tengok 22%. Okey, you kena darab lah. Tan K darab 22%. Dapat berapa? Cuba kita kira. Okey, kita cari calculator. Okey. Okey, 10,000. Okey, ni 10,000 darab dengan 22%. So, bahagi dengan 100 sebab dia dalam persen kan. So, nilai dia lebih kurang 2.2 ohms. So, you kena isi nanti. Okey, berapa nilai measured, value of R4 when VAB equal ataupun hampir dengan kosong. So, untuk 2.7K, kalau kita tengok dari sini, so 22% daripada 10%, so means that nilai dia adalah berapa? 2.2 ohms. So, you kena tulislah kat sini 2.2 ohms. So, expected you kena kira berapa sendiri. Yang ini yang kita measure adalah 2.2. And then tengok berapa percentage error dia. Kira percentage error. Sama juga. Yang ini pula. Yang ini 2.7 ohm. 2.7. Kita scroll, kita boleh tengok zoomkan dia. Kalau kita scroll kita punya mouse, kita boleh zoomkan dia. So 27 ohm, 27%. Kena darab lah. Persen. So 10,000 darab dengan 27%. Kena bahagi dengan 100 lah. 2.7K. So, dia adalah 2.7K. So, you tulis sini 2.7K. Ini pula you kira sendirilah. So, itu saja cara untuk buat lab 5. So, isi and then terangkanlah. Yang ini terangkan. So, masukkan. Discuss how the condition. Kan di sini. Ni kena terangkan result you. Result you kan you punya procedure. So tak ada I, tak ada we dalam discussion. Yang ada I dengan we adalah dalam reflection. So kena buat bahagi-bahagikan tugas awak. Masuk kompas sebab ni dalam grouping. Saya tak nak buat individu sebab nanti susah untuk awak. So masukkan nilai-nilai yang awak dapat ni. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.